Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 40. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 41 sehingga nanti ayat-ayat berikutnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 41 surah Al-Ma'idah ni, Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Wahai Rasulullah, janganlah engkau menanggung duka cita disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran. Pertama-tama pada ayat ni khataballahu anbiya'ahu bi asma'ihim. Pada awal ayat ni Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Siapa yang dimaksudkan rasul dekat sini? Yang dimaksudkan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini spesial untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ya ayyuhar rasul ataupun ya ayyuhan nabi. Tidak pernah Allah Ta'ala memanggil Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan seruan ya Muhammad, sebagaimana Allah Ta'ala memanggil nama para nabi terdahulu. Maka misalnya Allah Ta'ala memanggil Nabi Adam, kata Allah ya Adam. Allah panggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim. Allah panggil Musa, kata Allah ya Musa. Allah panggil Isa ya Isa, ya Nuh. Gitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Tapi spesial dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa innama khatabahu bisifatihi ar-risaliyah. Allah Ta'ala memanggil Nabi kita dengan sifat kerasulan, dengan sifat risalah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi.
Sebab itulah Allah Ta'ala panggil Nabi kita alaihi salatu wassalam ya ayyuhar rasul ataupun ya ayyuhan nabi, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 64. Wa fi hadha takrimun lahu. Ini merupakan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalatun ala annahu khatimur rusul, dan juga menjadi bukti bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah penutup bagi seluruh nabi-nabi. Ya, maka Allah Ta'ala panggil baginda dengan ya ayyuhar rasul ataupun ya ayyuhan nabi. Tidak dipanggil Allah dengan ya Muhammad, ya, sebagaimana Allah Ta'ala memanggil nabi-nabi terdahulu dengan nama mereka. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ini, la yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Wahai Rasulullah, janganlah kamu berduka cita akan orang-orang yang bersegera menceburkan diri mereka ke dalam kekufuran. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam mempunyai satu keinginan yang kuat supaya manusia ini mahu beriman, supaya manusia ini meninggalkan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Itu semangat yang ada di dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apabila ada orang-orang yang lebih mengutamakan kekufuran berbanding beriman kepada Allah, Nabi merasa duka cita. Nabi berasa sedih dengan itu. Ya, ini disebabkan syiddatu harsihi, kerana besarnya keinginan Nabi kepada manusia, kepada umatnya, ya, untuk beriman. Maka tatkala mereka bersegera kepada kekufuran, padahal telah disampaikan kepada mereka agama yang hak, maka Nabi SAW sangat bersedih. Ya. Akan tetapi melalui ayat ni, فَأَرْشَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْسِ وَلَا يَحْزُنْ عَلَى أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. Allah Ta'ala peringatkan pada ayat ini kepada Nabi, supaya Nabi SAW tidak perlu berduka cita, tidak perlu bersedih kepada mereka yang lebih memilih jalan kufur berbanding beriman kepada Allah. Ini memberi pengajaran bagi kita. Kita sebagai da'i, ya, kalau kita sebagai da'i atau kita orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah Ta'ala, semangat yang ada dalam diri kita ni mestinya macam mana menarik orang kepada agama Allah, macam mana supaya mereka beriman kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, bahawa ketika mana kita menyampaikan dakwah, ketika mana kita mengajak manusia ke agama Allah Ta'ala ni, tidak semua akan ikut. Ada sebahagian yang mahu ikut, tetapi pasti ada yang tak mahu ikut. Jangankan kita yang berdakwah, Nabi SAW, da'i terbaik pun ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mendustakan. Maka apabila ada orang menolak dakwah yang mengajak mereka ke jalan Allah Ta'ala, kita tidak perlu bersedih. Inilah yang Allah peringatkan kepada Nabi, la yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Jangan engkau berduka cita terhadap mereka yang segera menceburkan diri mereka ke dalam kekufuran. Kenapa demikian? Kerana mereka itu sesungguhnya in hadaru lam yanfa'u. Kerana hakikatnya mereka itu, kalaupun mereka hadir, mereka tidak memberi sebarang manfaat. Wa in ghabu lam yafqalu. Begitu juga kalau mereka tak ada, kalau mereka tidak beriman, kita tidak kehilangan sesuatu apapun. Maka tugasan kita hanya menyampaikan sahaja. Fadzakir innama anta mudzakir, ya, beri peringatan kerana engkau hanya penyampai peringatan sahaja. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya.
So ini hampir sama dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran juga. Allah Ta'ala sebut fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kata Allah, jangan sampai engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu kerana mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran, ya. Maka kita tidak boleh bersedih, berduka cita kerana orang-orang yang lebih memilih jalan kufur berbanding jalan iman, padahal kita telah sampaikan. Tugasan kita hanya menyampaikan sahaja. Pilihan ada pada tangan mereka, sama ada mereka ikut ataupun mereka memilih untuk tidak ikut sama sekali. Tetapi setiap daripada pilihan mereka itu akan ada akibat dia. Ya. Baik. Siapakah mereka yang yusari'una fil kufr itu? Yang bersegera kepada kekufuran itu? Kata Allah Ta'ala, minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, iaitu dari orang-orang yang berkata dengan mulut mereka, kami beriman, ya, kami tetap beriman, padahal hatinya tidak beriman. Jadi orang-orang yang bersegera kepada kekufuran tadi, ya, yang tidak mahu beriman tu, yang Allah Ta'ala melarang Nabi SAW bersedih kerana mereka, iaitulah orang-orang yang berkata amanna bi afwahim. Mereka berkata dengan mulut mereka, kami beriman. Tapi kata Allah, walam tu'min qulubuhum, padahal hati mereka sesungguhnya tidaklah beriman. Siapakah mereka itu? Minal munafiqin. Mereka orang-orang munafik, ya, alladzina azharul Islam, yang mana mereka menzahirkan Islam dengan lisan mereka, dengan tampilan mereka, wa qulubuhum khaliyah minhum, padahal hati mereka kosong daripada keimanan tadi, ya. Jadi kita tidak perlu bersedih terhadap orang-orang munafik yang mana mereka hanya berpura-pura menjadi seorang Muslim, hakikatnya tidak ada keimanan di dalam hati mereka. Ayat ini juga memberi pengajaran bagi kita bahawa tempat keimanan yang hakiki itu adalah di dalam hati kita. Tidak ada guna kita menampilkan diri macam orang beriman, berkata bahawa kita beriman, kalau hati kita ni kosong daripada iman. Maka keimanan itu tempat dia ada di dalam hati. Tasdiqum bil qalb. Iman itu ialah kita mempercayai, kita membenarkan, kita mengakui dengan hati kita. Itu yang pertama. Maka kita perlu memberi fokus kita kepada hati kita, bukan sahaja kepada zahir. Ada setengah manusia, mereka lebih fokus memperbaiki zahir mereka, tampilan mereka, bentuk rupa luaran mereka. Tetapi mereka tidak memberi sebarang perhatian terhadap hati mereka. Padahal objek utama yang Allah pandang pada diri kita adalah hati kita, bukan zahir kita. Orang munafik ni, zahir mereka menampakkan diri orang beriman. Tetapi kata Allah, wa qulubuhum walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka tidak beriman. Kenapa demikian? Ya, Allah Ta'ala pandang adalah hati. Objek utama yang Allah Ta'ala pandang daripada diri kita ni adalah hati, bukan zahir kita, bukan lisan kita, bukan tampilan luaran kita, bukan. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk rupa luaran kamu, tetapi yang Allah Ta'ala pandang ialah hati kamu macam mana. Maka kita perlu memberi tumpuan fokus kita terhadap hati kita. Betulkan iman yang ada dalam hati kita, mantapkan iman yang ada dalam hati kita, bersihkan hati kita, kerana itulah objek yang dipandang Allah Ta'ala daripada diri kita. Tidak ada erti tampilan luaran kita ni kalau yang dalam ni kosong. Tetapi kalau yang di dalam ni baik, bersih,
elok, penuh dengan keimanan, kemudian zahirnya pula kita tampilkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, penampilan yang bagus, maka kita akan dapat nilai tambah daripada situ. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Selain orang-orang munafik, siapa lagi mereka yang bersegera kepada kekufuran itu? Kata Allah Ta'ala, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, dan juga termasuk daripada kalangan orang-orang Yahudi. Ya, mereka juga orang-orang Yahudi. Maka melalui ayat ni Allah Ta'ala melarang Nabi, وَلَا يَحْزُنْكَ تَسُرُّعُ الْيَهُودِ إِلَى إِنْكَارِ نُبُوَّتِكَ, maka jangan engkau berduka cita wahai Muhammad, ya, kerana orang Yahudi segera mereka mendustakan, mengingkari kenabian. Tak payah bersedih. Ya, maka ada dua puak yang bersegera menceburkan diri kepada kekufuran. Pertama, puak munafik, ya, iaitulah mereka yang berkata amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yang kedua adalah orang Yahudi, wa minal ladzina hadu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni pun mereka bersegera menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkarinya semata-mata kerana tidak sesuai dengan nafsu mereka, semata-mata kerana tidak sesuai dengan keinginan mereka. Wali'adzubillah. Baik, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana ciri-ciri Yahudi ni. Apa karakter yang melekat pada diri orang-orang Yahudi? Pertama, kata Allah Ta'ala, samma'una lil kadhib. Ya, samma'una lil kadhib. Mereka ini orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita dusta. Ya, mereka ini orang-orang, maksudnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita dusta. Maka kalau ada berita-berita dusta, maka mereka sangat gemar dengan itu. Itu ciri khas mereka. Suka dengan berita-berita dusta yang disebarluaskan. Apatah lagi berita dusta ini menyangkut Nabi SAW, berkaitan dengan Islam. Mereka sangat suka dengan itu. So ini memberi pengajaran bagi kita, ya, apatah lagi zaman kita sekarang ni, berhati-hati dalam menerima khabar berita, maklumat, ya, dan pelbagai informasi yang kita temui, misalnya melalui talian sosial media dan lain sebagainya. Zaman sekarang ni orang sengaja membuat berita-berita palsu dengan maksud tertentu, disebarluaskan. Akhirnya setengah masyarakat yang tidak faham, mereka mempercayai, mereka meyakini akan berita tersebut, padahal itu hanya palsu saja, berita bohong saja. Sebenarnya orang-orang yang beriman telah pun diberi Allah Ta'ala panduan. Ya, kata Allah Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu satu khabar berita, maka tabayyun terlebih dahulu. Kita umat Islam dididik Allah Ta'ala supaya sentiasa berhati-hati dalam menerima khabar berita. Ya, kita tidak boleh mempercayai, meyakini, apatah lagi sampai ke tahap menghukum, ya, suatu khabar berita yang kita tidak pasti lagi. Maka proses tabayun mestilah dilakukan. Tabayun tu proses kita mencari tahu hakikat berita sebenar. Betul ke macam tu? Atau mungkin suatu peristiwa betul berlaku, tetapi cerita yang sebenar tidak seperti yang disebarluaskan. Maka kita orang beriman mesti ikut panduan Allah Ta'ala. Orang-orang Yahudi ini satu karakter sifat yang melekat pada mereka, samma'una lil kadhib. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta. Ya. Ayat ni kata para ulama menunjukkan betapa
buruknya dusta itu. Bayangkan pada ayat ni, ya, kana rabbuna ta'ala qad 'aba sima'al kadhib. Pada ayat ni Allah Ta'ala mencela mereka yang mendengar berita dusta. Mendengar. Allah tidak sebut mereka berdusta pada ayat ni. Yang Allah Ta'ala sebut mereka mendengar berita dusta tu telah pun dicela Allah. فَمَا ظَنُّكَ بِالْكَذِبِ nafsihi. Lalu bagaimana agaknya kalau langsung berdusta? Mendengar berita-berita dusta sahaja telah dicela oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana agaknya kalau ada orang dia berdusta? Seperti mereka yang melakukan ghibah, ya, namimah, menuduh, memfitnah, ya. Mujarradu sima'il kadhib yafdi li syarrin kathirin. Semata-mata mendengar berita bohong, ya, berita dusta sahaja, itu dapat membawa keburukan yang sangat banyak. Antaranya apa? Marudul qalbi bisyubhah. Hati kita ni akan berpenyakit dengan syubhat. Kenapa? Kerana kita menerima atau mendengar berita-berita yang tidak betul, ya. Summa tata'athar al-jawarih. Kemudian ia memberi impak kepada anggota tubuh badan. Kerana dipengaruhi oleh hati tadi. Ya, apa yang kita dengar, dia akan mempengaruhi hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, ia akan mempengaruhi perbuatan kita. Maka kalau maklumat yang masuk dari telinga kita adalah dusta, kebohongan, kemudian masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan rosak, maka perbuatan kita juga secara automatically dia akan rosak. Oleh kerana itu, kita jangan mudah-mudah mendengar setiap cerita, ya. Jangan mudah-mudah mendengar cerita, khabar berita, ya. Kita kena pilih mana sumber maklumat yang boleh kita dengar dan mana yang kita tak payah dengar. Jangan dengarkan semua maklumat yang ada. Zaman sekarang ni, semua orang boleh buat video. Semua orang boleh buat audio. Kita hidup di zaman yang serba canggih, moden ni. Semua orang boleh buat. Berita yang benar dan berita palsu boleh dibuat video. Tetapi kita kena ingat, jangan dengarkan semua maklumat yang ada. Kita sebagai orang beriman mesti pandai memilih, ya, mana maklumat yang boleh kita dengar dan mana yang tak boleh kita dengar. Mungkin setengah orang berkata, aku takat dengar je, aku tak percaya pun, aku setakat dengar je. Mendengar saja Allah Ta'ala dah tak bolehkan dah. Kenapa? Kerana kalau kita dengar tanpa kita sedari, ia memberi pengaruh kepada hati kita, dan hati kita ni memberi pengaruh langsung kepada seluruh anggota tubuh badan kita, dan tak ada faedah mendengar berita-berita dusta, palsu, ya. So itu karakter mereka yang pertama yang Allah Ta'ala gambarkan pada ayat ni. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi sikap mereka orang-orang Yahudi ni lagi, samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk, ya. Mereka juga suka mendengar perkataan golongan lain, iaitulah daripada kalangan pendeta-pendeta mereka, lam ya'tuk, yang mana pendeta-pendeta ini tak pernah pun datang menjumpai Nabi, tak pernah pun hadir ke majlis Nabi. Jadi mereka ini suka mendengar, orang-orang Yahudi tadi pertama suka mendengar berita-berita dusta. Yang kedua, mereka suka mendengar khabar berita daripada orang-orang yang tidak datang kepada Nabi. Sebenarnya pendeta-pendeta mereka ni tak datang pun kepada Nabi, ya, tak hadir pun ke dalam majlis Nabi SAW, ya. Tetapi orang-orang Yahudi
mendengarkan kata-kata mereka. Contohnya macam ni. Ada orang yang dia tak jumpa pun dengan kita. Dia tak jumpa pun dengan kita. Tak pernah datang jumpa kita. Tetapi orang lain ambil maklumat tentang kita daripada orang ni. Padahal datang pada kita pun tak pernah. Jumpa dengan kita pun tak pernah. Tapi dia boleh pula menyampaikan maklumat tentang kita kepada orang lain. Dan orang lain tu percaya. Begitulah orang-orang Yahudi tu. Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana pendeta-pendeta yang mereka dengar ni, padahal tak pernah pun hadir ke dalam majlis Nabi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Perbuatan pendeta-pendeta mereka ini ialah mereka menukar kalam Allah Ta'ala, ya, dari tempatnya. Jadi yubaddiluna kalam Allah min ba'di ma'aqaluhu. Mereka menukar kalimah-kalimah Allah, firman-firman Allah Ta'ala yang ada dalam Taurat, selepas mereka memahaminya. Apa kata pendeta-pendeta ini kepada orang-orang Yahudi? Kata mereka, yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu. Kata mereka, in ja'akum min Muhammad, jika datang kepada kamu dari Muhammad, ma yuwafiqul ladhi baddalnahu wa harrafnahu min ahkamit Taurah fa'malu bihi. Jika datang daripada Muhammad, atau jika Muhammad menyampaikan sesuatu yang bersesuaian dengan Taurat yang telah kami ubah, Taurat yang telah kami ubah, kata mereka, maka terimalah. Wa in ja'akum minhu ma yukhalifu fahdharu qabulahu. Tetapi kalau dia datang daripada Muhammad sesuatu yang berbeza, yang bercanggah daripada Taurat yang telah kami ubah ni, kata pendeta-pendeta tu, maka berhati-hatilah daripada menerima dan mengamalkan. So inilah kemudian yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Ya. Baik. Daripada sini kita perlu mengambil pengajaran lagi. Kalau hendak menerima khabar berita tentang seseorang, kita juga kena berhati-hati. Siapa orang ni? Kenal ke dia dengan sumber berita tu? Ya, misalkan saya ambil contohlah macam ni, ya. Yang paling banyak berita-berita palsu ni kalau dalam masyarakat kita, saya ingat pasal politik lah, kan. Ada kadang-kadang masyarakat kita ni, ya, dia tak pernah pun jumpa dengan ahli politik tu. Dia tak pernah jumpa pun dengan tokoh tu. Tetapi dia boleh menyampaikan maklumat tentang tokoh politik ni pada orang lain, dan orang lain juga percaya. Kita sebagai orang beriman, dalam bab ni kena berhati-hati. Kalau ada seseorang yang membicarakan tentang orang lain, menyampaikan maklumat tentang orang lain, kita kena cek dulu, dia ni siapa? Dia jumpa tak dengan orang yang dia bicarakan tu? Dia ada hubungan apa dengan orang tu? Bila dia dapatkan maklumat, kita kena cek. Jangan sampai kita menerima maklumat tentang seseorang daripada orang yang dia tak jumpa pun dengan orang tersebut. So macam mana kita boleh terima? Dulu orang-orang Yahudi macam tu. Mereka menerima maklumat daripada tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal tokoh-tokoh agama mereka ni tak jumpa pun dengan Nabi, tak pernah pun hadir dalam majlis Nabi. So macam mana dia boleh menyampaikan maklumat yang betul tentang Nabi sedangkan dia tak pernah pun hadir jumpa Nabi? Kalau kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita sekarang, macam mana seseorang boleh memberi maklumat yang betul kepada kita tentang orang lain kalau dengan orang tersebut dia tak pernah jumpa pun, tak kenal secara personal, tak kenal pun. Maka kita kena hati-hati mendengar khabar berita yang disampaikan dekat kedai, yang disampaikan
di tempat-tempat kita berborak, ya. Ada kadang-kadang orang ni dia terlampau mudah, seolah-olah dia kenal dengan tokoh ni, dengan orang ni, lalu dia menyampaikan maklumat tentang orang tersebut padahal dia tak pernah jumpa pun, ya, tak ada hubungan pun dengan orang tersebut. Macam mana kita boleh percaya? Ya, maka orang yang beriman tu sangat selektif dalam menerima khabar berita. Mereka tidak mahu mempercayai langsung setiap apa yang mereka dengar. Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika mana ia menyampaikan semua khabar berita yang dia dengar. Jadi kita ni boleh dikatakan pendusta atau disebut sebagai al-kadhib, pendusta, bukan semata-mata kerana kita mengarang suatu khabar berita, tak. Tetapi menyebarluaskan maklumat khabar berita yang kita dengar daripada orang lain pun, ya, itu dapat menyebabkan kita menjadi seorang pendusta. So kena berhati-hati dalam masalah ini. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يَشَإِ اللَّهُ ضَلَالَتَهُ. Sesiapa yang dikehendaki Allah untuk menyesatkan dia, فَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَيُّهَا الرَّسُولُ, maka engkau wahai Rasul tidak akan sanggup دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُ, untuk menolak itu daripada dia. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk sesat, maka Rasulullah pun tidak akan sanggup menyelamatkannya. Ya. Wala taqdiru ala hidayatihi, dan engkau tidak akan pernah sanggup memberi hidayah kepadanya. Ya. Maka kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan lagi, ulaika alladhina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itu siapa? Orang munafik dan orang-orang Yahudi yang Allah Ta'ala sebut mereka sebelum ni orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka daripada kotoran kufur. Ya. So ayat ni memberi pengajaran kepada kita bahawa anna taharatal qalb sababun likulli khair, bahawa kebersihan hati itu sebab kepada semua kebaikan. Ya. Kenapa orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi tadi bersegera kepada kekufuran padahal dakwah telah disampaikan kepada mereka? Jawapannya kerana hati mereka kotor. Jawapannya kerana hati mereka kotor dan Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Maka tatkala hati manusia kotor, maka keburukanlah yang akan lahir daripada diri dia. Oleh kerana itu, taharatul qalb, suci bersihnya hati, sababun likulli khair, ia sebab kepada setiap kebajikan. Oleh kerana itu, kita perlu untuk sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, sucikanlah hati kami. Kerana apabila hati kita suci, insya-Allah Ta'ala itulah menjadi sebab kepada banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Man aradallahu bihi khairan waffaqahu li kathrati ad-du'a li qalbihi ay yabqiya tahiran. Faqalbun lam ya'dhanillahu bi taharatihi lan tanqiyahu biharrid dunya walau subta alaihi. Ya. Sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala menjadi baik, ya, maka Allah Ta'ala buat dia banyak-banyak berdoa supaya hati dia sentiasa suci. Ya. Kerana orang-orang yang tidak diizinkan Allah hatinya menjadi bersih, menjadi suci, maka tidak akan mempan walaupun kita sampaikan dakwah kepada dia. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya.
Apabila Nabi SAW membaca ayat tersebut, Nabi kita alaihi salatu wassalam sentiasa doa pada Allah. Apa doa Nabi SAW? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya, anta waliyuha wa maulaha. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkanlah kepada hatiku yang takwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah kerana engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya dan engkaulah pemiliknya, engkaulah penguasanya. Allah lah yang berkuasa terhadap hati kita. So oleh kerana itu sentiasa berdoa dan usaha macam mana supaya hati kita ni bersih, kerana itulah yang menjadi sebab banyak kebaikan kepada kita. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi tadi, mereka lebih memilih bersegera kepada kekufuran daripada beriman kerana hati mereka kotor. Kerana hati mereka kotor, dan Allah Ta'ala belum ingin membersihkan hati mereka. So oleh kerana itu kita perlu sentiasa doa pada Allah supaya Allah Ta'ala sucikan hati kita. Hujung ayat ni kata Allah, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Maka bagi mereka di atas dunia ini adalah kehinaan. Hina mereka di atas dunia kerana bersegera kepada kekufuran, ya, berbanding beriman kepada Allah. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di negeri akhirat pula akan mendapat azab yang jauh lebih besar lagi daripada kehinaan yang Allah timpakan di atas dunia ini kepada mereka. Pengajaran penting bagi kita daripada ayat ni adalah ketika mana datang kepada kita seruan kepada agama Allah Ta'ala, maka sambutlah dengan segera. Sambutlah dengan segera, buka hati kita, lakukan sebagaimana yang Allah perintahkan mengikut kepada kemampuan kita. Jangan sampai datang seruan untuk agama Allah tetapi kita lebih memilih jalan membangkang, jalan menderhaka kepada Allah. Akhirnya kita hina dekat dunia dan sengsara pula nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Itu sahaja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.